Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk mencari ilmu dan menuntut ilmu untuk menjadi bekalan kita di hari yang tidak ada lagi ilmu melainkan menerima apa yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan amalan ini diiringi dengan keikhlasan kita kepada Allah untuk melepaskan daripada kejahilan, kerana kejahilan itu adalah di antara kezaliman. Kerana apabila kita tidak mengenal pencipta kita dengan betul, maka kejahilan itu adalah mudaratkan kita yang boleh menyebabkan, antara sebabnya yang menyebabkan kita boleh kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu minta Allah bagi petunjuk kepada kita, dan minta Allah istiqamahkan kepada kita, dan minta Allah bukakan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kita berusaha untuk menyampaikan diri kita termasuk dalam golongan yang terbaik di akhir zaman, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang diamal, dan dengan mengikut Rasulullah SAW sehingga akhir hayat kita. La tazalu ta'ifatum min ummati, akan berterusan di kalangan umat aku, zahirina 'alal haq, yang muncul dengan kebenaran, ya, muncul dengan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, dan tidak ada siapa yang boleh memudaratkan dia ataupun menyakiti dia atau nak menjatuhkan dia hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah, yakni menang ataupun mati syahid. Oleh kerana itu iltizam di akhir zaman ini amat penting, bermula dengan ilmu yang tepat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang tepat, Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman tiga generasi yang terbaik, dan kita istiqamah di atas jalan tersebut. Alhamdulillah, baik. Kita sambung balik pelajaran kita, yang mana kita telah sampai kepada surah yang baru, surah At-Takwir. Surah At-Takwir adalah surah yang ke-81, juzuk 30. Surah yang dikaitkan dengan surah Makkiyah. Jadi surah yang diturunkan sebelum hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita membicarakan surah Makkiyah, maka ianya merupakan surah yang menekankan ataupun ayat-ayat yang menekankan masalah akidah. Akidah, yakni kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan, keimanan kita itu diambil kira. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, latihan-latihan ini kena ada pada diri kita. Bagaimana kita kena yakin, ya, bagaimana kita kena paksa diri kita datangkan keyakinan yang bersungguh-sungguh. Kena berlatih. Oleh kerana itu orang-orang yang generasi yang pertama dahulu, mereka itu diuji, kerana itulah latihan keimanan, ya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangkakan mereka telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Jadi ujian itu merupakan latihan bagi mereka untuk menambahkan iman mereka. Jadi mereka bertahan, mereka yakin. Kalau tidak, kita masakan kita menyaksikan sahabat-sahabat seperti Ammar ibn Yasir, maknya Sumayyah, yang sanggup mati kerana tauhid. Dia sanggup mati kerana mempertahankan akidah yang benar ini. Satu benda yang ajaib, ya. Dia tidak melihat Allah, dia tak melihat syurga dan neraka, ya. Tetapi dia boleh iman. Itu yang kita nak. Itu yang perlu ada dalam jiwa kita. Memang kita akan diuji satu hari nanti, ya. Akan diuji. Tetapi biar latihan-latihan itu ada dalam jiwa kita yang menyebabkan kita bersedia untuk Allah uji hak mana yang kita mampu. Okay? Allah akan uji hak mana iman kita yang kita mampu. Ya? Dia tak akan bagi secara lambak zoom kata kita tak mampu, tak. Dia akan bagi kerana untuk meningkatkan iman masing-masing yang kita harapkan ialah kita pertahankan. Ya? Oleh kerana itu Bilal di zaman
ya, zaman-zaman permulaan Islam, ya, bila diletakkan di atas padang pasir, dia angkatkan batu yang panas, apa kalimah yang keluar daripada mulut dia? Ahadun ahad, ahadun ahad. Yakni Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Nampak tak? Satu kekuatan yang unik yang perlu ada pada generasi kita ini. Dengan akidah yang kita anuti secara betul, ya, akidah yang kita bawa seperti mana yang dibawakan oleh Rasulullah, tauhid yang beriman kepada Allah seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah, dia akan menyempurnakan siri beriman kepada Allah. Dan kalau kita mempertahankan, kita jaga, masya-Allah, kedudukan kita tinggi nanti. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, sabar dan bertahan. Ya, insya-Allah. Maka di sini ianya merupakan satu perkara yang penting, melatihkan diri kita untuk menambahkan keyakinan kepada Allah, ya, bila kita memahami. Oleh kerana itu, memahami penafsiran ayat-ayat Al-Quran, kalimah-kalimah Al-Quran penting. Ya, saya bawa balik dia program tu, saya tertarik kenapa dibicarakan haji kiran, haji tamattu', haji ifrad. Mula tak perasan. Tetapi penceramah tu mengatakan, tahu tak kenapa ditekankan? Kita kena tahu sebab-sebab dia. Rupanya Arab jahiliah dulu, ya, dia tidak membenarkan seseorang itu melakukan umrah di bulan haji. Oh, itu puncanya. Tak boleh. Adalah satu keaiban ataupun satu benda yang tidak dibenarkan pada zaman Arab jahiliah, membuat umrah di bulan haji. Dia hanya satu je pada bulan haji, haji saja. Umrah lepas tu. Oh, jadi kita baru perasan. Tetapi datangnya Rasulullah pada haji wada, itu je satu haji yang dibuat untuk mengajar kepada ummah benda tu tak salah. Ya, apa yang dibawa oleh Arab jahiliah itu adalah salah, maka dimasukkan apabila Jibril datang mengatakan, ya Muhammad, masukkan haji ke dalam umrah ataupun umrah ke dalam haji. Berarti campurkan. Itu yang jadi haji tamattu', yang dilakukan umrah dalam bulan haji. Haji kiran dilakukan umrah dan haji serentak, dan haji ifrad dibezakanlah. Okey, maka di situ dia membatalkan fahaman Arab jahiliah. Okey, kita dah faham. Okay, menarik, ya, menarik sekali saya tengok. Ya, kenapa? Seperti tentang anak angkat, yang mana anak angkat yang bukan anak angkat yang disusu atau ini, tetapi anak angkat yang dinisbahkan seperti Zaid ibn Harithah, yang mana dia telah dinisbahkan kepada Rasulullah bapa angkat. Maka isteri anak angkat itu tidak boleh dikahwini. Seperti anak kita yang berkahwin dengan perempuan, yang mana perempuan itu jadi anak menantu, tidak boleh berkahwin dengan pak mentua. Ya. Tetapi ini anak angkat. Pada Arab jahiliah pada ketika itu adalah aib dan satu kesalahan. Lalu Allah batalkan dengan turunnya surah Al-Ahzab, ya, yang menceritakan benda tu, ya, adalah tidak bermasalah. Itu dia. Jadi menarik sekali. Oleh kerana itu kita kena faham beberapa kalimah yang disebut, seperti saya katakan kalimah Rabb, kalimah Ilah. Dan kalau kita belajar Asma'ul Husna, kalimah-kalimah nama-nama Allah itu perlu dihayati, dan kita kena tambahkan dalam siri penghayatan kita kemuncak kebaikan, kehebatan, keagungan, ya, pada Asma'ul Husna. Kena ada dalam minda tu, dah set dah. Bila disebut Ar-Rahman yang Maha Pemurah tu, kemuncak segala-gala Maha Pemurahnya. Bila sebut Al-Ghafur, ya, Maha Pengampun, ya, kemuncak pengampunan. Sehingga kan di situ bila datang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menceritakan Allah Maha Pengampun, dia boleh membebaskan ahli neraka itu tanpa sebab, dan dia buat apa yang dikehendaki. Itu di situ kita merasa, ya, merasa tertarik, merasa kagum, dan kita mengharap dosa kita diampunkan. Tu dia sampai kemuncaknya. Okey. Jadi penghayatan pada kalimah-kalimah ini rupanya amat penting. InsyaAllah bagi mereka yang dah boleh bahasa Arab sikit-sikit, teruskan belajar. Cuma penghayatan lagi besar perlu diadakan dalam pembelajaran itu. Kenapa setengah tu dia belajar harfiah, kan? Ya, kita benar dengar orang belajar harfiah. Ingat, ya, kita belajar kerana Allah. Kita belajar ialah untuk berdakwah, tetapi bukan belajar nak rasa hebat, ya, na'udzubillah. Pasal ada seorang tu hamba Allah, dia minta pandangan ustaz.
dia ni dulu belajar harfiah dengan saya, kami semua. Tapi dia dah habis lah pasal dia awal. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya nak buka kelas tafsir. Nak buka kelas tafsir disebab hanya baru berhabis harfiah saja. Nak buka kelas tafsir. Ya, merbahaya. Merbahaya. Kerana usul tafsir dia tak belajar. Nasikh wal mansuh, apa semua ayat-ayat tu. Dan kalimah-kalimah dalam bahasa Arab yang berbeza-beza tu. Dia tak belajar, tiba-tiba nak mengajar orang dalam bentuk yang begitu, ya. Saya kata berhati-hati, kalau boleh tak usah. Jauhkan. Merbahaya tu, ya. Baik. Jadi di sini insya-Allah kita akan membicarakan, ya, dalam surah At-Takwir yang bermaksud menggulung. Apa yang gulung? Dalam bentuk yang dikatakan matahari, insya-Allah nanti kita bacakan. Pertama saya baca ayat dulu. Atau kita baca satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah terpampang di depan matanya, maka hendaklah dia membaca surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Insyiqaq. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Okey. Jadi gambaran kiamat telah Allah terangkan pada surah-surah yang kita pernah baca, dan ini juga di antara surah yang menceritakan bab-bab kiamat. Jadi secara kasar kita akan baca dan kita syarahkan sedikit saja kerana pelajaran yang lepas kita dah mensyarahkannya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung ganang dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, yakni tidak dipedulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh yang dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya, kerana dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan amalan perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Allahu Akbar. Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, apabila kita menyaksikan pada ayat ini, pada mukaddimah ayat yang Allah turunkan dalam bentuk, ya, penerangan, yang mana penerangan itu bab kata di dalam hadis sebiji kita boleh nampak, ya, boleh nampak bagaimana penerangan yang diterangkan itu. Mungkin secara kasar kita tidak nak kata tak jelas pun teknologi yang ada di rumah kita tu, ya, boleh katakan kita semua ada TV.
illa man rahimar rabb. Ya, kita ada TV dekat rumah, bergantung kepada kita untuk menyaksikan apa cerita dalamnya. Tetapi kalau kita menyaksikan macam ya cerita-cerita atau rencana-rencana ya seperti National Geographic atau Animal Planet ataupun apa lagi yang berkaitan dengan benda-benda yang keajaiban alam semesta ini, maka di sana kita boleh perbahaskan, boleh kita lihat bagaimana kebesaran-kebesaran Allah yang telah Allah tunjukkan, dan juga boleh kita gambarkan. Kita tengok setengah dalam cerita-cerita filem tu ya, kononnya kiamat berlaku dalam keadaan yang begini-begini diterangkan secara kasar, namun hakikatnya belum sampai tahapnya. Kalau mampu kita melihat dengan mata, berarti itu belum lagi kiamat sebenarnya. Kerana kiamat bila dilihat dengan mata, dia dah apa ayat tu kata? Dah macam orang gila. Ya, kita tengok dalam TV, oh kiamat, macam tu je. Dahsyatnya kan, sekadar begitu. Tetapi bila kita menyaksikan dalam Al-Quran hakikat kiamat yang disebutkan dalam surah Al-Hajj, ya, kamu lihat mereka itu ke sana ke sini seperti orang yang mabuk. Sebenarnya mereka bukan mabuk, tetapi azab Allah itu terlalu syadid, keras, ya. Okey. Jadi gambaran-gambaran yang begitu kita boleh, paling kurang kita bolehlah ambil, ya, macam bumi Armageddon ataupun taik-taik bintang yang jatuh ke bumi, dan semuanya itu boleh kita dapat gambaran. Itu pasal bila saya membicarakan tentang alam semesta ini, di bawah langit yang pertama tu mempunyai galaksi-galaksi. Semua ini ada berkaitan dalam siri ayat-ayat Al-Quran nak menceritakan tragedi kiamat nanti. Ya. Tragedi yang menggerunkan. Tuan-tuan dan perempuan, bumi yang kita duduk pada hari ini akan hilang. Bumi yang kita duduk ini akan hilang. Langit yang kita lihat di atas tu akan hilang. Matahari, bulan yang gerhana semalam pun akan hilang. Ya. Kenapa? Kerana kejadian kiamat yang menggerunkan. Tetapi Allah nak membicarakan bukan hilang begitu saja, tetapi untuk difikirkan bagaimana kekuasaan Allah untuk memisahkan alam dunia menuju alam akhirat. Begitu dahsyat. Okey? Saya bagi contoh bagaimana kedudukannya kita nak dipisahkan dari alam dunia menuju alam barzakh. Bukan senang. Ya, bukan senang. Kerana apa? Kerana kita terpaksa berhadapan kemuncak sakit pada hari kematian kita. Kemuncak sakit sehingga Rasulullah mengatakan, ya, innal mauta la sakarat. Sesungguhnya kematian itu terlalu sakit. Itu pada kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu nak pisahkan itu bukan sebarangan. Kemuncak sakit. Apa yang sakit kita pernah kena? Aksiden? Tak lagi. Dia kemuncak sakit yang dirasai oleh tubuh badan kita, sehingga kan sehalus-halus urat-urat saraf kita akan merasakan kemuncak sakit ini. Na'udzubillah, tuan-tuan dan puan-puan, ia menggerunkan. Ya. Oleh kerana tu, kalau dah sampai kemuncak sakit itu, kadang-kadang kita lupa segala-galanya. Kadang-kadang memang tidak akan ingat. Tara sakit sedikit pun kita dah terlupa nak solat, kita terlupa zikir pagi petang, kita terlupa beberapa perkara. Tak sakit pun kita terlupa banyak. Ya. Ini kan pula sakit, dan kalaulah kemuncak sakit, ya, dalam siri sakit kematian itu, habis segala-galanya. Oleh kerana tu, minta Allah sabatkan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan dan perempuan, pastikan kalimah la ilaha illallah itu digunakan dengan cara yang betul. Dia belajar bagaimana penggunaannya. Kerana ianya memainkan peranan sewaktu kita nak mati dan sewaktu kita berada di dalam kubur. Waktu disoal jawab oleh Munkar dan Nakir. Okey, baik. Jadi, Allah berfirman dalam ayat ini, "Idza syamsu kuwirat", apabila matahari digulung. Ya. Ini di antara perkara yang agak menarik kepada kita, yang diterangkan kepada kita tentang matahari digulung. Ini di antara kemuncak kiamat, belum lagi kemuncak kiamat, mukaddimah setelah api yang berada di Yaman itu, di Eden, keluar, meletup, berlaku letupan yang besar, dan dia menolak manusia menuju ke mahsyar, yakni menuju ke Syam, yang dikatakan mahsyar di dunia. Maka apabila
kita sudah berada di sana. Di sinilah bermulanya. Pum, digulung. Maksudnya kita lihat dalam penafsiran ini, ya, Abu Talha, Ali bin Abi Talha berkata dari Ibnu Abbas, firman idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, yakni digelapkan. Tum, padam. Ya. Cuba padam. Kelas kita ni, tum, gelap terus, kan? Ini kan pula dipadamkan di atas muka bumi. Gelap muka bumi. Tak ada lagi petunjuk waktu itu. Tidak ada cahaya, melainkan cahaya api yang dikeliling, yang sedang menolak manusia menuju ke mahsyar. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Okey. Dia berperingkat-peringkat dalam ayat-ayat yang begini. Kita menyaksikan matahari dipadamkan. Tum. Bermulanya dari Kaabah diruntuhkan. Oleh kerana itu perbahasan ini agak menarik. Ya, apabila pertama perbahasan apakah pusat alam semesta. Ya, yang kita melihat dalam beberapa teori yang mengatakan pusat alam bintang, matahari, itu ini. Dan saya agak tak apa-apa nak setuju dalam bab-bab tu. Tetapi yang menarik bagi saya, pusat alam itu adalah bumi. Disebabkan dalam surah Fussilat yang meletakkan keistimewaan bumi dijadikan selama 4 masa. Kejadian bumi 4 masa. Dan barulah kejadian langit yang termasuk matahari, bulan, bintang, ya, semua itu adalah kategori langit 2 masa. Jadi bumi keistimewaan dia. Dan di pusat alam yang sebenar, apabila Allah ceritakan dalam surah Ali Imran, ya, dijadikan Baitullah itu hudal lil alamin, petunjuk, ya, bagi alam semesta. Oleh kerana itu Kaabah memainkan peranan penting untuk menentukan kestabilan alam semesta kita. Orang yang bertawaf itu mempunyai kehebatan mereka sendiri untuk menstabilkan sistem galaksi di atas udara sana. Ada satu petikan research yang dibuat agak menarik, ya, agak menarik. Ala kulli hal, nak menceritakan bahawa apabila Kaabah itu diruntuhkan, yang Rasulullah kata Kaabah itu diruntuhkan sebiji batunya, maka bila selesai diruntuhkan, tak lama kemudian keluarlah api di Eden, dan api pun mula menolak manusia menuju ke Syam. Okey, maka bila ditolak menuju ke Syam, maka disitulah kemuncaknya idza syamsu kuwirat. Tetapi orang waktu tu, ya, dah mula takut kerana gegaran dah mula, apa semua dah mula, ya. Itu yang kita lihat dalam surah Al-Hajj. Cuba buka surah Al-Hajj. Kita naikkan satu persatu bagaimana ianya berlaku. Tetapi wallahu alam, ilmu di sisi Allah susunan yang sebenar. Okey. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai manusia, kalimah yang cukup cantik Allah bagikan. Dia bukan kepada orang yang beriman sahaja. Dia bagi lafaz ini semua makhluk Allah yang bernama manusia. Kafir ke kamu, munafik ke kamu, orang Islam ke, ni kalimah yang dibagi. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusukan anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Okey.
Jadi dia berlaku kegoncangan dan mahsyar api yang menolak mereka. Mereka jadi kelang kabut. Tak tahu ke mana nak pergi. Bukan mereka, manusia saja. Bahkan haiwan-haiwan pada ketika itu pun dah tak tahu nak buat apa. Haiwan yang melihat mangsanya, dia akan biarkan mangsanya. Ya, kerana apa? Kerana kejadian kiamat yang menakutkan. Nampak tak? Mukadimah dia. Macam mana kematian itu, ya, kematian yang menyakitkan, maka kejadian kiamat itu menakutkan. Kita menyaksikan dalam ayat yang berikutnya nanti. Ya. Jadi, ayat ini mengisyaratkan bagaimana mula manusia mula dikumpul dan digoncangkan dan dipadamkan dipadamkan matahari. Maka apabila dipadamkan matahari, ke mana nak tuju melainkan petunjuk-petunjuk melalui api. Waktu itu kegoncangan mula lagi dahsyat. Ya. Dan yang menakutkan. Apabila Allah mengatakan dalam ayat ini, apa dia? Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang dikumpulkan. Ya, tu dia. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, ya, dengan gegaran yang kuat itu, maka gunung ganang dihancurkan. Bintang-bintang, planet-planet mula bertembung antara satu sama lain. Dahsyat, tuan-tuan dan perempuan, dahsyat. Ya, itu tak dapat nak gambarkan. Cuma saya dapat membayangkan bahawa betapa dahsyatnya pertembungan antara planet berbum. Hancur. Ya, dengan momentum yang begitu kuat, hancur. Jadi debu. Kalau bukit bakau pun boleh jadi debu, ya, apatah lagi dalam bentuk kekuatan yang begitu dahsyat belaga. Inna azab Allah al-azim syadid. Sungguhnya azab Allah begitu keras. Ya. Na'udzubillah. Berhati-hati. Kita takut. Ya. Kita takut. Jangan Allah menjadikan kita ataupun keturunan kita termasuk dalam orang yang paling teruk, ya, paling jahat di muka bumi sehingga diazabkan pada hari kiamat berlaku. Bayangkan bila dah bintang-bintang mula jatuh. Ya, tak nampak lagi kan? Pasal kita tak nampak, tak tahu. Ya, pasal dia nak belaga tu yang tak boleh nak dibayangkan. Itu pasal saya selalu tekankan, cuba tengok penilaian bumi pada galaksi itu, galaksi Bima Sakti ataupun Milky Way itu, sebiji bumi seperti satu batu kecil yang berada di tepi tepi pantai, ataupun seperti di dalam padang pasir. Itu nilai bumi. Subhanallah, tak ada apa-apa. Allah nak hancurkan, nak lagakan. Allah katakan, semua gunung ganang telah menjadi debu. Dan juga bila dia kaitkan juga, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, ya, di antaranya apabila unta-unta ditinggalkan. Waktu dalam keadaannya begini, mereka tidak akan kisah. Kenapa? Maksud walaupun unta-unta, kerana waktu itu unta-unta adalah menjadi pilihan. Unta-unta merupakan harta yang mahal. Terutamanya unta yang berwarna merah. Harta yang mahal. Tetapi ditinggalkan. Bak kata, kereta apa yang ada? Alphard ke? Alfa Romeo ke? Kereta apa? Ya, Porsche ke? Semua ditinggalkan. Pasal dah tak fikir dah. Ya, tak fikir dah. Menggerunkan. Tuan-tuan dan perempuan. Okey. Saya agak tertarik apabila ayat ini mengatakan bila bintang-bintang bertaburan, jatuh, ya, belaga. Bukan jatuh biasa ni, dia belaga. Tum. Lalu kita buka surah Al-Qari'ah. Cuba tengok surah Al-Qari'ah. Juzuk ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Surah yang ke-101. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
pada hari itu manusia seperti kupu-kupu berterbaran, ya, bertebaran, kupu-kupu yang berterbangan ataupun kalakatu yang berterbangan. Boleh bayang? Kalau dah banyak berterbangan. Kenapa berterbangan? Bumi dah tak ada. Bumi dah tak ada. Telah hancur. Ya, Allah katakan selepas itu, dan gunung ganang seperti bulu yang dihembur-hemburkan. Maksudnya hancur. Habis dah. Kalau gunung ganang dah luluh, bumi dah tak ada apa dah. Kita ke mana? Tak ada. Tak tahu ke mana kita. Seolah-olah kita terjun dari bangunan yang paling tinggi sementara nak tunggu jatuh ke bawah. Tapi tak ada bawah. Habis ke mana? Maka di situ datang pula planet, antara planet belaga. Tiba-tiba kita berada di tengah-tengah tu. Hancur. Boom. Na'udzubillah min zalik. Okay? Ini gambaran. Oleh kerana itu ayat surah Al-Qari'ah ini merupakan gambaran kemuncak terakhir manusia berada di muka bumi. Itu kemuncak dia. Hancur. Hancur tuan-tuan dan perempuan. Hancur kita. Na'udzubillah min zalik. La ilaha illallah. Ya, ia merupakan satu peringatan yang menggerunkan. Minta Allah ampunkan dosa kita. Minta Allah ampunkan dosa kita. Baik. Kemudian Allah mengatakan, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan, ya, lautan dipanaskan kenapa? Saluran gunung berapi memang ada di dasar laut, ya. Tetapi agak menarik apabila dikatakan dalam bab ini, kita lihat, ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, asy-syams wal qamar yukawwarani yaumal qiyamah. Matahari dan bulan akan digulungkan pada hari kiamat. Yang ini akan hilang. Kemudian bintang-bintang berjatuhan. Lepas tu gunung ganang dihancurkan. Maka dipanaskan lautan. Firman Allah, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Musayyib. Berkata, Ali berkata kepada lelaki Yahudi, di manakah Jahannam itu? Dia menjawab, di laut. Ali berkata, aku tidak menduganya kecuali dia benar. Dan laut itulah yang dipanaskan. Dan apabila lautan dipanaskan, penjelasan hal ini telah disebutkan dalam tafsir firman wa bahri masjur, dan laut yang dalam tanahnya ada api. Ya, dengan arti kata lain, ya, yang dibicarakan dalam bab ini, kita melihat bahawa kejadian akhir zaman nanti ataupun kiamat, dia juga berkaitan dengan saluran jaringan gunung berapi yang berada di bawah bumi kita. Kat Malaysia ada ke? Tak ada? Ha? Ada? Ulu Langat ada tak? Tempat mandi air panas tu kan? Ya, itulah saluran gunung berapi. Ya, cuma dia tak keluarlah lahar tu. Ya, macam di Selayang ada. Banyak kat sini. Ayo panas, air panas. Okey. Baik. Jadi jaluran ini kalau kita tengok, ya, saya tengok dalam National Geographic, agak menarik. Seluruh dunia ada, seluruh negeri ada, mengisyaratkan kita tidak akan lepas dari peristiwa ini. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik. Kemudian Allah berfirman lagi, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya, yakni setiap roh dikumpulkan dengan pasangannya, sebagaimana firman Allah, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, kepada malaikat diperintahkan kumpulkan orang-orang zalim beserta teman sejawat mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Nu'man Ibnu Bashir dan mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, wa idzan nufusu zuwijat, qala durba kullu rajulin min qaumin kanu ya'malun amalahu, wa dhalika bi anna Allah yaqulu wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah was sabiqun as-sabiqun qala humul duraba. Firmannya, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, yakni orang-orang yang sepadan, setiap orang dipasangkan dengan setiap kaum yang berbuat sama dengan perbuatannya.
Hal itu kerana Allah telah berfirman, dan kamu menjadi 3 golongan, iaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri, dan orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk syurga. Okay, Nabi bersabda, merekalah orang yang sepadan. Yakni Allah masukkan, kita akan terbahagi kepada 3 golongan. Ya, ashabul yamin wa ashabul shimal. Lepas tu orang yang as-sabiqun al-awwalun, as-sabiqun as-sabiqun. Jadi golongan yang pertama ini yang dikategorikan ashabul yamin, ya, mereka ini adalah ada ahli-ahlinya. Ini yang dimasukkan pasangan-pasangannya. Jadi kalau kita orang yang terbaik, kita akan masuk dalam golongan ini. Ya, pasangan kita bersama orang-orang ni. Ya, kalau kita naudzubillah, kalau ashabul shimal, ya, maka dia akan dimasukkan dengan ashabul shimal. Kemudian Allah spesialkan beberapa orang yang disebutkan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, orang-orang yang terdahulu yang mana mereka ini adalah orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itulah yang disebutkan berpasang-pasang. Okey. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, dengan arti kata lain, persiapan kita menuju hari kematian itu bergantung kepada kita. Sama ada kita nak masuk di kalangan ashabul yamin atau ashabul shimal, ataupun mungkin kita boleh mendapat title as-sabiqun as-sabiqun. Ya, baik. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya, kerana dosa apakah dia dibunuh. Okey. Ini di antara perkara, ya, yang berkaitan dengan wanita-wanita di zaman Arab Jahiliyah. Kenapa? Di zaman Arab Jahiliyah mereka memandang kaum wanita ini hanya setempat memuaskan nafsu dan menjadi penghinaan kepada mereka. Ya, sebahagiannya, bukan semua yang melihat begitu. Dan sebahagian di antara mereka memang tidak suka jika mendapati lahirnya anak itu adalah anak perempuan. Ya, subhanallah, Islam datang untuk menyelesaikan masalah. Para nabi datang dalam bentuk-bentuk tertentu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tersebut merupakan adat-adat yang perlu dihilangkan. Kenapa? Wanita, itu pasal kalau kita menyaksikan dalam hadis-hadis berkaitan dengan wanita, ya, disebabkan kes-kes yang begini, Arab Jahiliyah mereka tidak suka. Kalau kita lihatkan pada ayat-ayat yang Allah sebutkan, sehingga kan kalau berlaku, ya, berlakunya anak perempuan dilahirkan, merah padam muka dia menahankan keaiban. Rasa aib bila seorang anak perempuan dilahirkan. Tu dia. Tetapi kalau anak lelaki dilahirkan, tengok macam mana Abu Lahab. Dia ambil baby, ya, Rasulullah tu dia ambil, dia angkat dengan 2 tangan, dia tawaf. Ya, pusing Kaabah nak bagi tahu, ini anak saudara aku lelaki. Begitu kedudukannya. Ya. Penghormatan kepada anak lelaki tinggi, tetapi penghormatan anak perempuan tak. Itu pasal di kalangan Arab yang jahiliyah yang mana masih lagi ada kebaikan dia pergi ambil baby-baby perempuan yang dikatakan untuk dibunuh, dia ambil, dia jaga. Ada, ya, salah seorang, ya, lelaki itu dia menjaganya. Okay. Ada pun kisah Umar, itu cerita yang tak sahih lah, ya, yang mengkuburkan anak dia tak sahih. Okay. Tetapi menceritakan dalam ayat ini, wanita, anak-anak perempuan pada ketika itu tidak ada pembelaannya. Dan lalu datang hadis Rasulullah kata, siapa yang jaga anak perempuan, ya, maka baginya syurga sampai dia besar. Siapa jaga 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, bagi galakan kepada mereka, menunjukkan kedudukan anak perempuan itu tinggi di sisi Allah. Kalau kita tengok, ya, dalam hadis, semua anak perempuan, tak ada anak lelaki. Dalam bentuk-bentuk yang begitulah, ya. Tetapi ada hadis yang dicampurkan dalam bentuk yang ni. Cuma nak menceritakan begitu kedudukan anak-anak perempuan dibela selepas wafatnya baginda, selepas Rasulullah diutuskan menjadi nabi. Jadi di sini di antara anak-anak perempuan yang roh mereka itu, lalu dikatakan apabila bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya, kerana dosa apakah mereka dibunuh. Okey. Ini di antara perkara yang penting berkaitan dengan
kanak-kanak perempuan, terutamanya bagaimana kedudukan di zaman moden ni ya dapat dikesan melalui scan anak tu lelaki ataupun perempuan. Tetapi kadang-kadang tak betul juga kan. Ya, dia scan anak perempuan, dia siap baju tu sampai beranak isteri dia tengoklah anak lelaki, aku dah siap baju anak perempuan. Okey, tak apa, letaklah nama dia Jamiatun ke apa ke, Tun. Betul, ini orang kampung saya. Pangkat pak saudara pun. Kenapa kena panggil Tun? Sebab mak ingat dulu anak perempuan. Ya, tengok anak lelaki, dia letak nama perempuan. Seorang kawan tu nama Rosita, kan nama tu masyhur perempuan. Tapi kena budak lelaki. Berjanggut berjambang pula tu. Dia kata, tahu Ustaz, Ana dulu, dia kawan kan, Ana masuk SPM, asrama, tiba-tiba nama Ana dalam grup perempuan. Sampai penyelia tu tak percaya. Bawa IC, tengok IC. Lah, nama dia perempuan. Mak bapak kena hati-hatilah. Aib budak tu kan. Saya ada 2-3 orang. Ya. Nama perempuan tapi lelaki. Itu di antaranya Rosita. Satu lagi Nurhaliza. La ilaha illallah. Nama Masya Allah lembut. Tapi bila dia ceramah, semangat, garang kan. Dahsyat. Oleh kerana tu, ya, dalam bab-bab yang begini, bagi nama pun kena berhati-hati juga. Jangan sampai begitu. Dan yang kedua, saya nasihat bagi mereka yang muda-muda ni, ya, kalau dapat baby, ya, janganlah letak nama terlampau panjang, susah. Ya, apa nama sekarang, kita pun tak tahu. Panggil macam Uwais kan, senang. Ya, Usaid. Aduh, takut nak kahwin pula. Jangan begitu. Kahwin, ya, kena orang sunnah kena buat. Kenapa kita nak sebarkan sunnah kita? Okey. Abu Talha ni. Okey. Majoriti ulama membaca su'ilat dan al-mau'udatu su'ilat adalah bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup. Mereka adalah korban orang-orang Arab jahiliyah yang tidak menyukai anak perempuan. Pada hari kiamat, bayi-bayi itu ditanya, dosa apakah yang telah mereka perbuat sehingga mereka dikuburkan hidup-hidup. Okey, asalnya nak menceritakan, mungkin kabilah masyarakat kita, dia tak kisah. Alhamdulillah masyarakat Malaysia kita nampak okey. Ya, anak perempuan ke lelaki, yang seorang tu semua anak lelaki sampai ke sudah, yang ni perempuan sampai ke sudah. Ya, ada yang bercampur baur. Alhamdulillah, ala kulli hal, semua Allah bagi yang perlu disyukuri. Waktu saya, ya, belajar di Pakistan dulu, ya, okey, di mana alhamdulillah seorang dapat di sana anak, ya, sana. Waktu isteri saya mengandung tu, dia tak sama di Malaysia. Kalau di sini doktor dia scan apa semua satu hospital, ni nak kena ke sana ke sini, ke sana ke sini kan. Letih juga. Bila dia scan tu, ya, dia tengok, kita tanya, doktor, okey, anak lelaki ke perempuan? Pasal kita dah ada 2 anak perempuan, ya. Doktor tu tak nak cakap mula. Jadi kita pun tanya lagi. Dia tak nak, dia pusing. Lepas tu dia cerita, kadang-kadang kita tengok perempuan tapi sebenarnya lelaki. Mungkin. Atau mungkin kita tengok ni perempuan, nanti Allah tukar jadi lelaki. Boy kan. Kenapa doktor ni tak nak cakap kan? Lepas tu akhirnya kita minta juga penerangan apa semua. Kita kata, we are Malaysian. Okay? Kami orang Malaysia. Okay? Doktor cakap apa saja, kami tak ada masalah. Di situ, ya, ucapan itu yang menyebabkan dia berani nak bercerita. Dia kata anak perempuan. Kan? Berarti kita dah 2 masuk 3, itulah si Umaymah tu. Okey. Maka anak perempuan. Bujang lagi tu. Okey. Baik. Okey. Jadi dalam kisah, dalam cerita tu akhirnya baru dia cerita. Okey, bagi kita okey je, tak ada masalah. Jadi dia cerita sebahagian kabilah di Pakistan, ya, bila dia dengar anak perempuan, dia mula. Dia tak suka.
Dia kira nak gugurkan juga. Dia nak gugurkan kandungan tu. Dia nak paksa isteri dia agak payah. Akhirnya dia buat macam mana? Kadang-kadang, mah bawa kopi tu ke sini. Kan? Jadi, mah pun lalu depan dia pergi sekat kaki dia. Pum, jatuh. Bila jatuh tu, perut tempah, kadang-kadang gugur. Jadi, oleh kerana tu, bila doktor ni dah dapat pengalaman-pengalaman yang begini, maka mereka tak mau cakap. Dan kadang-kadang mereka kelentong. Ya, anak tu anak lelaki, sedangkan anak tu anak perempuan. Rupanya ada kabilah-kabilah di sana, di mana mereka tak suka. Kenapa? Bagi mereka, anak perempuan kadang-kadang menyusahkan. Satu, sebab apa? Sebab, dengar Abu Muaz. Sebab apa dia tak suka? Sebab, bila anak perempuan tu yang jadi isu waktu nak kahwin. Ya, kita orang lelaki yang hantar belanja. Mereka, orang perempuan yang hantar belanja. Dengar tu Abu Muaz. Ya. Di sana terbalik, orang perempuan yang hantar belanja, hantar mas kahwin. Masya Allah, kan? Beruntung tak orang lelaki sana? Masya Allah. Okey, jadi disebab itu mereka merasakan orang lelaki ni, anak perempuan ni menyusahkan, nak kena siap mas kahwin apa semua. Ya, oleh kerana itu mereka tak suka anak perempuan. Tu dia. Jadi rupanya ada lagi. Ada adat yang begini masih ada, terutamanya di tanah India sana ya. Tanah India masih ada lagi dalam bab-bab yang begini. Okey. Jadi kalau agak-agak nak kawan orang perempuan meminang, pergi duduk sana. Okey. Arab? Itu tak tahu. Sana duduk di Pakistan. Jadi kita banyak maklumat bab Pakistan lah. Ya. Okey. Baik. Jadi ada adat yang begitu. Ya, asalnya mereka yang salah dari sudut adat-adat yang begitu. Kenapa mereka mengikut adat sehingga si perempuan yang hantar belanja? Balik kepada hukum lelaki yang hantar belanja. Kembali kepada sunnah Rasulullah. Tetapi sampai di Malaysia, lelaki hantar belanja. Bagus kan? Alhamdulillah. Tapi berapa? Itu pula jadi isu. Ya, tak mainlah 10,000 di zaman sekarang. Dia nak berpuluh-puluh ribu. Sakit. Ya, ini jenis yang bermasalah dari sudut hukum hakam yang tak faham nilai arti pernikahan di dalam Islam. Ya, sampai nak jual anak, dikatakan nak bagi banyak tu semua, akhirnya tengok-tengok tak aman mana. Baru sehari dua kahwin cerai. Kan? Itu kesudahannya. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kemudian mereka adalah korban orang jahiliah yang tidak menyukai anak perempuan. Pada hari kiamat, bayi-bayi itu ditanya dosa apakah yang telah mereka perbuat sehingga mereka dikuburkan hidup-hidup. Hal ini merupakan ancaman bagi pembunuhnya. Apabila orang yang dizalimi saja ditanya, maka apa lagi yang menzalimi mereka akan ditanya. Apakah orang yang buat zalim itu mengira bahawa mereka tidak akan ditanya? Okey, kita kena faham ya dalam bab ini, terutamanya bagi mereka yang tak suka kandungan-kandungan ini. Ya, kadang-kadang Allah uji ya beberapa perkara, ya mereka nak enjoy, tiba-tiba termengandung. Lalu mereka cuba nak gugurkan kandungan-kandungan dia. Atas alasan apa? Dia kena lihat daripada hukum hakam. Kerana tidak semudah itu nak gugurkan kandungan, terutamanya bila kandungan itu telah melengkapi selama 120 hari. Ya, 120 hari. Yang mana malaikat dah datang dan telah dihidupkan, ditiupkan roh dalam kandungan itu. Maka kalau sebelum 120 hari, tetap kalau tidak ada sebab, maka tetap hukumnya haram. Ya, kalau tak ada sebab, hukumnya haram, ataupun sebab yang tak konkret, ya hukumnya haram, dan ataupun sebab yang mana tak konkret, lepas tu doktor tidak melarang pula, lagi teruk. Tetapi kalau dah selepas 120 hari, maka di sana hukumnya membunuh manusia. Ya, hukum dia lagi dahsyat. Ya, sana disebabkan tidak ada nyawa lagi. Tetapi selepas 120 hari, maka sudah ada nyawa. Di situ hukuman dia lagi dahsyat yang dikaitkan dengan hukum membunuh manusia. Ya, maka dia adalah hukum-hukum yang berkaitan dalam bab itu. Ali bin Abi Talha berkata, Ibnu Abbas dalam firman-Nya dan dibaca
sa'alat yakni meminta, demikian pula pendapat Abu Duha bahawa maksudnya anak-anak perempuan itu meminta dipertanggungjawab yang menguburkan mereka, yakni menuntut darahnya. Demikian pula yang diriwayatkan dari As-Suddi dan Qatadah. Terdapat beberapa hadis yang menyinggung bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, dari Judaman binti Wahab, saudara perempuan Ukasyah, ia berkata, aku hadir bersama Rasulullah SAW di sekumpulan orang dan beliau bersabda, laqad hamamtu an anha 'anil ghilah fanadhartu fi Rumi wa Farisa fa idza hum yughiluna auladahum wa la yadurru auladahum dzalika syai'a. Sesungguhnya aku ingin melarangkan ghilah. Apa dia ghilah? Menggauli isteri yang sedang menyusu, tetapi aku melihat orang Romawi dan Parsi melakukan hal itu, ternyata ia tidak memberi pengaruh buruk kepada anak-anak mereka. Okey, ini berkaitan dengan urusan suami isteri, nak menceritakan berkaitan mereka cuba nak mengelakkan anak perempuan dan berbagai-bagai lah. Okey, ini di antara perkara yang kita lihat beberapa ayat ya yang berkaitan turunnya dalam hukum ni. Kita lihat. Kemudian mereka bertanya tentang azal, maka beliau bersabda, zalikal wa'du khafiyyu wa huwal mau'udatu su'ilat. Itu adalah penguburan anak perempuan yang tersembunyi, iaitu berkaitan dengan firman Allah, apabila bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya. Okey, jadi itu dia. Lalu Ibnu Katsir mengatakan kafarat mengubur bayi perempuan. Abdul Razak berkata, Israel menggambarkan kepada kami dari Simak, dari Hab dan Du'man Ibn Bashir, dari Umar Al-Khattab, ia berkata tentang firman wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya. Dia berkata, Qais Ibn Asim menghadap Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, dahulu saya mengkuburkan bayi-bayi perempuan hidup-hidup di zaman jahiliah. Beliau bersabda, a'tiq an kulli wahidatin minhunna raqabatan. Bebaskanlah seorang budak ataupun hamba abdi perempuan untuk seorang bayi dari mereka. Ya, jadi itu di antara kafarah, yakni denda bagi orang yang telah buat kesilapan pada zaman jahil dia. Ya, maka dibebaskan seorang hamba. Tetapi itu zaman Arab jahiliah ataupun Arab yang ada sistem hamba. Tetapi sekarang tak ada. Tapi dia tak kuburkan secara hidup-hidup, dia gugurkan secara hidup-hidup. Bagaimana kaedah tu? Itu kena rujuk pada majlis fatwa lah. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, saya ini pemilik unta. Beliau bersabda, fanhar an kulli wahidatin minhunna badanah. Kalau begitu, sembelihlah seekor unta untuk seorang bayi perempuan dari mereka. Ya, jadi ini di antara kafarah yang berlaku bagi orang yang telah membunuh anak-anaknya di zaman jahiliah. Itu berlaku. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita menyaksikan dalam bab-bab ini, para sahabat pun berbeza-beza di zaman kehidupan mereka di alam jahiliah. Tetapi bila mereka dah menjadi sebagai seorang Muslim, cara mereka bertaubat, segala-galanya kita saksikan memang ikhlas. Mereka cuba nak menutup atau mengcoverkan balik kesilapan-kesilapan mereka di zaman mereka tak faham agama. Oleh kerana itu, tugas kita yang kita ni, kalau di zaman jahiliah kita tak faham, ya, maka zaman jahiliah, zaman kita tak pandai, tak tahu dulu, maka coverkan dengan siri amalan-amalan soleh yang boleh kita lakukan. Ya, apa juga amalan-amalan soleh yang boleh kita lakukan, buat, kerana dia akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Ya, itu tanda keikhlasan kita dalam siri kesilapan-kesilapan yang lalu. Dan ingat, dalam bab dosa jangan cerita pada orang. Ya, dalam bab dosa jangan cerita kepada orang. Cukup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah berfirman lagi, kita habiskan sikit lagi, wa idza suhufu nushirat, dan apabila catatan-catatan amalan perbuatan manusia dibuka. Ini di antara kitab-kitab yang akan dibuka di depan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti apa yang dicatatkan oleh para malaikat. Di mana kedudukan ini ianya berlaku selepas mahsyar, selepas kita mendapat syafaat, lalu kita akan diserahkan kitab.
Ya, waktu itu adalah waktu kumpulnya kita semua umat berkumpul. Ya, dalam bentuk al-jasiyah tu, lalu kitab itu berterbangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kitab itu akan mencari tuannya. Kitab itu akan mencari tuannya. Macam kita tengok cerita Harry Potter tu, ya, dia bukan kitab tapi burung hantu mencari tuannya kan. Dia bawa barang lontar-lontar. Tetapi di sini dia mencari tuannya. Dia tak boleh nak mengelak. Pertama, dalam bab ini kita beriman, ya, hadis yang sahih, ayat Al-Quran yang sahih, yang mana bagaimana dicatatkan, dirakamkan hanya Allah yang mengetahui. Tetapi bukan macam mana kita menulis ni. Ya, dan bukan rakaman kita yang kadang-kadang tersilap. Tak, memang clear. Berapa dimensi hanya Allah yang mengetahui. Dia merakam perbuatan kita sehingga fi suduri, dalam diri, dalam hati kita pun habis akan dikeluarkan. Okey. Kemudian kitab-kitab itu dikumpul mengikut tahun-tahun yang disebutkan dalam hadis itu. Seorang lelaki dibentangkan 99 kitab, seolah-olah umur dia melebihi 100 tahun, kerana dikira kitab ini bermulanya baligh seseorang itu. Bayangkan 99 dibentangkan, ya, dengan keadaan kitab itu datang mencari tuannya. Dan kitab itu tidak akan lepas mencari tuannya. Bagaimana dia berterbang? Dia akan mencari, wallahu alam, na'udzubillah min zalik. Dia akan datang dalam bentuk posisi sama ada fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Okey. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Okey. Bila kitab itu datang, dia akan berdiri di depan kita. Dia akan sampai di depan kita. Maka kita akan mengambilnya dengan tangan kanan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Berarti dengan tangan kanan itu telah membuktikan bahawa dia di antara orang yang akan dihisap dengan baik. Tetapi ada perbahasan. Oleh kerana itu dalam graf saya tu, dia bab hisap dengan penyerahan kitab terbahagi, rupanya terbahagi kepada dua. Ada yang mengatakan hisap dulu baru penyerahan kitab. Pada ayat yang saya baca tu, kitab dulu baru hisap. Berarti ada pertembungan sedikit. Ada benda yang disettlekan sebelum penyerahan kitab dan ada yang settle dihisapkan selepas penyerahan kitab rupanya. Dan perlu distudikan lagi. Wa amma man utiya kitabahu wara az-zuhri. Di belakang, atau dalam ayat yang lain, bishimali. Di belah kiri dan di belakang. Aduh. Dia tak boleh kita kata, boleh ngelat. Ya, konon nak buat cerita, nak ambil zoom, ambil tangan kanan. Itu kita kata. Ya, kita bawa cerita kartun kita. Ya, di akhirat tidak boleh nak mengelat-ngelat, melainkan kita terpaksa mengangkat tangan kita secara automatik, nak kena ambil juga kitab itu dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bisimali, ya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, lalu mengatakan alangkah baik tidak diserahkan kitab ini. Waktu itulah ratapan berlaku, dan insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nam. Apa dia? Menyusuh. Oh, dalam ayat tu. Ghila. Dia mengatakan hampir-hampir aku melarang, kan? Tetapi dia tidak melarang disebabkan dia tengok kesan tu tidak ada apa-apa. Jadi itu kena rujuk baliklah kitab perbahasan masalah-masalah yang begini. Ya, dia termasuk dalam bab azal. Ya, kalau kita tengok al-azlu. Ya, ada benda-benda ini berkaitan dengan masalah suami isteri lah. Wallahu alam. Okey. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.